Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 29 Mei bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Kehilangan Tia akhirnya terjawab. Juga perbuatan khurafat di Gunung Jerai disiasat. Kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun yang dilaporkan hilang di rumah rakit milik bapanya dekat Bukit Rangin ditemui lemas kira-kira pukul 11.35 pagi tadi. Mayat Siti Nur Atia Sofia Muhammad Sukri ditemui anggota penyelamat dalam keadaan terapung kira-kira 1.5 km dari lokasi rumah rakit tersebut. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata, mangsa yang ditemui timbul di permukaan air itu berada dalam keadaan sempurna dan berpakaian baju kurung berwarna merah. Operasi mencari dan menyelamat SAR yang memasuki hari kedua dimulakan pada pukul 8 pagi tadi dengan skop pencarian diperluaskan kepada 3 km radius. Operasi tertumpu kepada surface searching setelah melewati 36 jam dari masa kejadian selain melakukan beberapa kali selaman untuk mencari mangsa. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk tindakan selanjutnya. Semalam Berita Al-Hijrah melaporkan mangsa hilang dan dikhawatiri lemas di rumah rakit milik bapanya Muhammad Sukri Ali 50 tahun ketika mereka sekeluarga sedang mengadakan sambutan Hari Raya di lokasi berkenaan. Mangsa yang lebih mesra dengan panggilan Tia disedari hilang kira-kira pukul 11.15 malam kemarin. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah, JAHIK, menjalankan siasatan ke atas sebuah video tular berhubung satu amalan khurafat di Gunung Jerai, Yan, Kedah baru-baru ini. Pengarahnya Datuk Muhammad Yusri Mat Daud berkata, video yang dimuat naik di aplikasi TikTok itu memaparkan beberapa individu melakukan amalan yang bertentangan dengan syarak. Jelasnya pihaknya memandang serius kes berkenaan dan ia disiasat mengikut Seksyen 4 dan Seksyen 7 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah Darul Aman 2014 atas kesalahan doktrin palsu serta menghina dan menyebabkan agama Islam dipandang hina. Video berdurasi 1 minit dikongsikan lebih 500 pengguna. Jika sabit kesalahan bagi Seksyen 4, ia memperuntukkan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Manakala Seksyen 7 enakmen sama, ia memperuntukkan denda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Yusri menegaskan dan meminta supaya masyarakat menyalurkan sebarang maklumat berkaitan aktiviti yang bercanggah dengan Islam agar tindakan lanjut dapat diambil. Jika semalam tular video seorang lelaki yang menunaikan solat dengan kipas yang dipakaikan telekung, hari ini tular pula perbuatan khurafat di Gunung Jerai. Ini membuktikan bahawa fahaman akidah kian luntur sehingga boleh terjebak kepada situasi yang melampaui batas. Jadi bagi mengulas isu ini, kita bersama pendakwah Engku Ahmad Fazil di talian Skype. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, generasi kini dilihat begitu obses untuk menghasilkan konten di media sosial demi perhatian umum sehingga mempermainkan agama tanpa sedar, termasuk soal akidah. Jadi komen Ustaz mengenai perkara ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berkaitan tentang isu yang mana bukan sahaja golongan muda sebenarnya, golongan yang sudah berusia pun ada yang gagal mendepani teknologi baru yang mana kalau dahulu kita hanya ada stesen-stesen TV, sekarang dengan teknologi internet, dengan aplikasi seperti YouTube, TikTok dan sebagainya, masing-masing seolah-olah boleh menjadi channel TV yang tersendiri dan bahkan boleh menjana pendapatan yang lumayan sekiranya diikuti oleh ramai peminat. Jadi obsession untuk mendapatkan perhatian ini
ditambah pula dengan kejahilan berkaitan dengan ilmu agama, menjadikan perkara ini semakin buruk. Ya, tak salah daripada satu sudut seseorang itu misalnya nak menjana pendapatan dengan menjadi YouTuber, dengan menjadi orang yang ramai subscribe di channel YouTube dia. Tetapi kalau dengan tujuan itu semata-mata konten yang bercanggah dengan agama ataupun konten yang mengandungi unsur-unsur fitnah dan sebagainya dimuat naikkan, maka ini lama-kelamaan akan merosakkan pegangan agama dan juga adab dan akhlak di dalam masyarakat. Jadi kena ketepikan dahulu obsession untuk popular itu dan ditambah juga dengan pengisian ilmu agama yang sebenar ahli sunnati wal jamaah. Baik Ustaz, isu konten di media sosial yang merendahkan agama ini dilihat tidak berkesudahan. Jadi pandangan Ustaz, adakah sebenarnya usaha atau inisiatif memantapkan akidah dan kefahaman agama oleh pihak berkaitan ini sebenarnya masih rendah Ustaz? Ya, kalau kita lihat memang kita tidak dapat nafikan perhatian atau keperhatian terhadap kefahaman agama ini masih rendah, ya, baik di kalangan masyarakat maupun barangkali di kalangan mereka yang diberi amanah dan kepercayaan untuk membentuk silibus dan juga sistem pendidikan di negara kita. Sehingga kan perkara-perkara yang jelas boleh membawa bahkan kepada murtad, boleh membawa kepada orang itu terkeluar dari Islam. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 65, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Dan kalau kamu tanya kepada mereka ini yang mempermain-mainkan urusan agama ini, nescaya mereka akan memberi alasan kami hanya bermain-main saja. Take it easy lah, ya, cuma seronok-seronok saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jawab kepada mereka, adakah sepatutnya dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul kamu mempermain-mainkan? La ta'taziru. Jangan bagi excuse. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah menjadi kufur selepas daripada kamu beriman. Ini kita katakan riddah, murtad. Oleh kerana kejahilan, mereka sangkakan ini hanya untuk seronok-seronok saja. Ini hanya untuk gelak-gelak saja. Mereka tidak perasan bahawa solat itu adalah satu kefarduan daripada kefarduan agama, yang mana mempermain-mainkan ibadah solat itu bukan sahaja berdosa, bahkan boleh menjadi sebab seseorang itu terlibat dengan gejala murtad waliyazubillah. Ya, baik Ustaz. Didikan agama khususnya akidah kepada umat Islam perlu sebenarnya bermula sejak kecil dan tidak boleh mengharap institusi pendidikan semata-mata. Malah ibu bapa turut perlu memainkan peranan. Jadi apa komen Ustaz? Baik, saya setuju, tapi kita tak boleh saling tuding-menuding jari. Dia adalah tanggungjawab yang dikongsi bersama oleh ibu bapa. Tapi ibu bapa pun ramai yang tidak sebenarnya ahli dalam bidang agama. Jadi perlu juga kepada pihak yang berkuasa, Kementerian Pendidikan dan sebagainya, untuk menerapkan akidah yang sebenar. Misalnya apabila kita bercakap tentang isu video di Gunung Jerai baru-baru ini yang dikatakan khurafat, di situ juga ada kepentingan untuk kita berada pada jalan yang seimbang, bukan terlampau ekstrim, perkara-perkara yang karut-marut, pergi memuja kubur, menurun nombor ekor dan sebagainya itu diamalkan, ataupun terlampau sensitif sehingga sekadar pergi ziarah kubur. Sebab saya bila kawan-kawan cerita, saya tengok video tu, setakat yang saya perhatikan, perbuatan itu tidak ada masalah. Tak ada masalah untuk mandi sebelum pergi ziarah kubur, bahkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ada satu bentuk kegopohan juga di kalangan masyarakat, mudah melabelkan khurafat, mudah melabelkan syirik kepada amalan-amalan yang kita boleh tanya lagi kepada dia, kenapa kamu mandi misalnya, kata dia untuk supaya lebih segar, untuk lebih bersih. Dan kita tahu bila kita ziarah kubur, disunatkan untuk kita itu berdoa, dan disunatkan juga untuk kita itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan jelas dari segi adab, berdoa dalam keadaan tubuh badan yang bersih dan berwudu itu lebih baik. Cuma jangan sampai didakwa sesuatu amalan yang tidak ada dalil, sama ada dalil umum atau dalil khusus, sebagai itu sebahagian daripada agama. Tapi mengkhurafatkan, mensyirikkan sesuatu perbuatan yang masih lagi dalam konteks perkara yang dibenarkan juga, itu satu bentuk menuju kepada ekstremisme di dalam agama. Jadi kita ambil jalan yang seimbang, iaitu jalan akidah
ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Engku Ahmad Fazil kerana bersama dengan Berita Hijrah malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kupasan daripada Ustaz Engku Ahmad Fazil mengenai isu akidah. Baik, ke laporan seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP setakat ini merekodkan sebanyak 1,034 kesalahan membabitkan penternak, pengeluar, pemborong, peruncit ayam serta telur. Timbalan Menteri KPDN HEP Datuk Rossel Wahid berkata, majoriti kesalahan yang dikesan ialah kegagalan menggunakan tanda harga khas, kesalahan menjual melebihi harga maksimum dan tiada tanda harga. Tambah Datuk Rossel, jumlah kes tersebut membabitkan kompaun keseluruhan bernilai RM256,800 melibatkan jumlah sitaan sebanyak RM133,000 dan jumlah sitaan sebanyak 133,000 setakat yang terkini lah. Jadi 111 kes menjual lebih harga maksimal 8.9%, 882 gagal menggunakan tanda harga khas dan 41 lagi tiada tanda harga. Jadi itu kes yang dikumpul setakat ini. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan sepanjang pelaksanaan penentuan harga maksimum bagi ayam dan telur sejak 5 Februari lalu sehingga hari ini. Dalam pada itu, Rossel berkata isu kekurangan bekalan ayam yang dihadapi pengguna sejak kebelakangan ini dianggap selesai memandangkan pelbagai inisiatif dilakukan kerajaan termasuk membenarkan pengimportan ayam bulat sejuk beku untuk menstabilkan harga dan menjamin bekalan ayam di pasaran. Sementara itu, Rossel berkata pihaknya akan sentiasa menjalankan pemantauan bagi memastikan isu kekurangan bekalan ayam dan petrol RON 95 yang berlaku pada musim Aidilfitri lalu tidak akan berulang pada Hari Raya Aidiladha Julai ini. Kenaikan harga lembu sekitar 10% menjelang sambutan Aidiladha didorong oleh kenaikan kos makanan ternakan ruminan tersebut yang kebanyakannya diimport dari luar negara. Pengarah urusan Nur Azuddin Feedlot Center, Nur Azuddin Abdul Aziz berkata, kos makanan bagi setiap ekor lembu meningkat secara purata sebanyak 10% selain kos tambahan lain termasuklah tenaga kerja. Walaupun Nur Azuddin menghasilkan makanan lembu dengan inisiatif sendiri, namun dia juga terpaksa menampung kos bahan mentah yang turut melambung harganya di pasaran. Walaupun saya membuat makanan saya sendiri dan kos kesan daripada kenaikan bahan mentah tu minimum sebab saya buat makanan sendiri, tetapi kos sara hidup tu menyebabkan kita terpaksa jugalah menaikkan sedikit harga lembu korban pada tahun ini. Berapa tu? Lebih kurang 5 ke 10%. Lebih kurang kalau harga dari segi dalam 300 ke 500 ringgit seekor. Dia banding dengan tahun lepas. Berat yang sama lebih kurang 200 ke 500. Beliau menggunakan bahan mentah seperti jagung, soya, dedak beras dan hampas isi rong kelapa sawit atau PKC. Katanya harga minimum bagi seekor lembu ialah RM4,500 dan kesan kenaikan kos, harga lembu itu akan naik sehingga 10%. Nur Azuddin yang menceburi bidang ternakan ruminan kira-kira selama 2 dekad berkata, dengan pembukaan semula ekonomi negara, tempahan lembu korban bagi tahun ini meningkat hampir 100% berbanding tahun lalu walaupun berlaku peningkatan harga. Walaupun pada saya korban ni masih lama, masih lambat lagi, iaitu lebih kurang dalam 45 hari, dalam 40 hari macam tu. Tapi bilangan yang ditempah tu berbeza dengan tahun lepas lah. Maksudnya lebih banyak lagi lah berbanding dengan tahun lepas. Kalau tahun lepas 40 hari lagi ni kita pun tengok tak macam seolah-olah baru dalam 100 ekor kan, 150 ekor. Tapi sekarang tempahan lebih kurang dalam 300 ke 400 ekor lah. Harga lembu yang ditawarkan di Nur Azuddin Feedlot Center antara RM4,500 hingga RM7,500 seekor bergantung kepada berat lembu. Media bebas laporkan berita.
Bertemu kembali, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan sebanyak 1,000 kenderaan persendirian dari Thailand akan masuk ke Kelantan pada hari Minggu susulan kebenaran kenderaan asing merentas Malaysia-Thailand bermula 1 Jun ini. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah berkata ia melibatkan 3 pintu utama di Kelantan iaitu Stesen Kawalan Sempadan JPJ Rantau Panjang, Pengkalan Kubur dan Bukit Bunga Jeli. Kenderaan persendirian asing yang ingin memasuki negara ini dan sebaliknya perlulah mematuhi semua prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara seperti mana yang telah dikeluarkan pada tarikh 1 April 2022. Dan pas kawalan sempadan yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada tempoh masa kebenaran masuk yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Imigresen Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Stesen Kawalan Sempadan Rantau Panjang Pasir Mas hari ini. Antara dokumen yang diperlukan bagi tujuan pengeluaran ICP termasuklah borang permohonan permit peredaran antarabangsa JPJ K9, borang pengisytiharan penumpang JPJ K9A, salinan pasport pemohon, pemandu atau pemilik dan salinan sijil perakuan pendaftaran kenderaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Naratiwat Bilal Mat Yusof berharap proses keluar masuk kenderaan dipermudahkan sekaligus merancangkan semula ekonomi di kedua-dua negara. Orang golok diri tunggu nak sambut 41 bulan ni ramai-ramai pergi mari jalan golok belakang. Tak. Orang CS sendiri pun supaya juga. Tak 41 bulan ni pakai suka dah. Nak boleh masuk mari dengan kereta, boleh beli barang di atas bannya. Tak pasal lama tak boleh masuk dengan tak masuk mari hubung siratullah hingga gini tak. Menurut Bilal, rakyat Malaysia juga tidak perlu bimbang dan takut dengan insiden serangan di Takbai baru-baru ini kerana keselamatan pelancong terutama di Golok adalah terjamin dan selamat. Kerajaan tidak pernah menghalang media daripada menyiarkan sebarang laporan berita. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebebasan media melaporkan isu atau permasalahan ada kalanya dijadikan panduan pihak berwajib untuk mengambil tindakan susulan. Saya akui bahawa profesion kewartawanan harus kekal, bebas dan berfungsi tanpa gangguan dan campur tangan pihak lain bagi menjamin kebebasan bersuara di negara ini. Kerajaan tidak pernah menghalang media daripada menyiarkan sebarang laporan berita yang ada kala dijadikan panduan pihak berwajib untuk mengambil tindakan susulan seperti bertindak menyalurkan bantuan untuk kesejahteraan keluarga Malaysia. Kerajaan juga katanya sentiasa mendengar dan prihatin terhadap laporan yang dibangkitkan oleh media. Malah semua kementerian dan agensi kerajaan sentiasa memberi kerjasama kepada media dalam membantu memudahkan penyaluran maklumat yang seimbang, tepat, sahih dan memuaskan hati seluruh keluarga Malaysia. Tambahnya, beliau yakin langkah semak dan imbang terhadap setiap informasi yang diterima tetap menjadi amalan media bagi mengelak berlaku sebarang salah lapor yang boleh menjejaskan integriti dan kepercayaan terhadap media. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Hari Wartawan Nasional Hawana 2022 di Melaka hari ini. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyarankan sebuah pusat kajian kewartawanan Malaysia ditubuhkan bagi mendukung standard dan tahap profesionalisme kewartawanan Malaysia. Beliau berkata pusat itu boleh berfungsi sebagai pengumpulan data rujukan melibatkan semua bentuk kajian dan boleh dimanfaatkan golongan akademik dan penyelidik. Saya berharap pusat tersebut dapat dimanfaatkan oleh golongan akademik dan penyelidik menjalankan kajian sejarah serta perjalanan bidang kewartawanan di Malaysia dan juga di Nusantara. Bagi tujuan ini, sesuai jika pusat kajian kewartawanan Malaysia ini diwujudkan di Melaka dengan mengambil kira sejarah tempat bermulanya perkembangan dunia kewartawanan.
Pada ucapannya, Datuk Seri Ismail Sabri juga meluluskan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia dan Indonesia ISWAMI. Jelasnya, peruntukan itu adalah bagi melaksanakan aktiviti-aktivitinya bagi mengukuhkan hubungan media Malaysia-Indonesia serta negara-negara jiran lain yang sudah terjalin sekian lama. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut menegaskan kerajaan sentiasa mendengar laporan yang dibangkitkan media dan akan memberikan kerjasama sepenuhnya untuk memudahkan penyaluran maklumat yang seimbang. Sementara itu, Hari Wartawan Nasional Hawana yang disambut setiap 29 Mei tidak hanya sekadar menjadi ucapan semata-mata, sebaliknya tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ia perlu dijadikan medium bagi mengangkat profesion kewartawanan selain menyumbang kepada pembangunan negara. Daripada Hawana ini akan dapat melahirkan beberapa resolusi-resolusi baru yang dapat memandu arah, memberikan satu roadmap bagaimana kita dapat angkat profesion kewartawanan dan peranan para wartawan dalam proses pembangunan negara. Dan sebab itu kita juga tidaklah mahu lepaskan tanggungjawab ini hanya kepada persatuan. Dia mesti ada satu bentuk sinergi di antara kerajaan, terutama sekali dari segi kerajaan yang boleh facilitate. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penutup Forum Media Nasional sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2022 di Hotel Hatton di Melaka hari ini. Jelasnya kerajaan melalui KCOM juga akan memberi komitmen penuh terhadap penganjuran majlis berkenaan yang bakal memberi impak besar kepada negara. Sementara itu, pengarah editorial Free Malaysia Today FMT, Jaspan Singh Partap Singh berkata, sukatan pelajaran dalam jurusan komunikasi dan pengajian media di peringkat Institut Pengajian Tinggi IPT perlu dikaji seiring dengan peredaran cabaran baharu dunia kewartawanan. Mengulas lanjut, Jaspan Singh berkata banyak perkara perlu ditambah baik, memandangkan kaedah penulisan juga perlu diberi nafas baharu bagi menarik minat pembaca. Meskipun dunia kewartawanan dikuasai media sosial, namun media arus perdana masih lagi relevan dengan beberapa penambahbaikan. Murtada Dakwah Center Madad mewujudkan gelanggang paintball di tapak pembinaan Pusat Komuniti 24 Jam Madad bagi menarik anak-anak muda untuk mencintai masjid. Pengarah urusannya Yaakob Yusra berkata pihaknya mempunyai cara dakwah tersendiri untuk mendekati remaja dan belia dengan mendalami minat serta keinginan mereka selagi tidak melanggar syariah. Tambah Yaakob, kewujudan gelanggang paintball ini antara salah satu aktiviti yang telah dirancang dalam pembinaan Masjid 24 Jam yang dijaga siap Ramadan tahun depan. Madad katanya turut merancang untuk membina gelanggang futsal dan badminton dalam masa terdekat bagi menarik lebih ramai golongan muda bersukan dan beriadah tanpa mengabaikan tuntutan agama seperti solat dan membaca Al-Quran. Daripada anjakan dorongan anak-anak muda ni bersama, maka sebab itu kita tubuhkan paintball dan insyaAllah lepas ni futsal, kemudian memanah dan berkuda yang kita akan buat selaras itu kita jadikan centralized. Ada orang yang minat yang mana-mana boleh datang. Kita bimbang sebab sekarang ni ada lebih daripada 4 juta anak muda yang addicted, sangat ketagih bermain mobile game, PUBG lah, Free Fire sebagainya. Jadi kita tak marah, tak boleh. Terdahulu, Yaakob Yusra ditemui pada majlis penyampaian hadiah pertandingan paintball Piala Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah di tapak pembinaan Masjid Madad. Turut serta Ketua Pesuruhjaya KPJ APM Malaysia Aminur Rahim Muhammad. Pertandingan itu disertai 16 pasukan di mana tempat pertama dimenangi pasukan Madad selepas berjaya menewaskan pasukan Mahat Integrasi Madad. Gara-gara berebut makanan, 31 maut. Bertemu kembali, sebuah pesawat kecil Tara Air hilang dari radar kira-kira jam 9.55 pagi tadi waktu tempatan selepas berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kathmandu, Nepal. Pesawat yang dalam perjalanan ke bandar Jomsom itu membawa 19 penumpang serta
3 kru yang dijaga tiba ke destinasi 25 minit selepas berlepas. Menerusi rakaman radar, pesawat enjin berkembar 9N AET berkenaan dipercayai hilang di kawasan pergunungan berdekatan. Menurut pengawal trafik udara di lapangan terbang Jom Som, terdapat laporan bunyi kuat di kawasan Dhaulagiri, Nepal dan pihak berkuasa telah melakukan misi pencarian dan menyelamat menggunakan 2 buah helikopter. Bagaimanapun masih tiada lagi penemuan setakat ini susulan cuaca buruk dan jarak penglihatan yang terhad di kawasan sekitar lokasi terakhir pesawat. Kehilangan pesawat tersebut melibatkan 13 warga Nepal, 4 warga India dan 2 penumpang warga Jerman. Dan ini berita yang baru kami terima. Lapangan terbang Nepal dalam kenyataan terbarunya memaklumkan pesawat Tara Air sudah dijumpai di Kampung Kowang, daerah Mustang. Bagaimanapun, kondisi pesawat masih belum dapat dipastikan susulan sekumpulan pihak berkuasa baru dikejarkan ke tempat kejadian menerusi jalan darat dan udara. Berdasarkan laporan, penduduk tempatan pesawat berkenaan terhempas di Sungai Lamche berdekatan Manapati Himal. Hujan lebat sejak 5 hari lalu telah menyebabkan bah besar di bahagian timur laut Brazil. Setakat ini, bencana di Pernambuco telah menyebabkan sekurang-kurangnya 35 orang terkorban, manakala lebih 1,000 lagi terpaksa meninggalkan kediaman ke tempat lebih selamat. Banjir juga menyebabkan tanah runtuh yang menimpa kawasan perumahan. Antara yang terjejas membabitkan lokasi kejiranan yang berada di lereng bukit. Ini merupakan antara bencana terbesar berlaku di Brazil dalam tempoh 5 bulan. Kebanyakan rumah di kawasan bandar, terutamanya di kejiranan Recife, dibina di lokasi yang terdedah kepada tanah runtuh dan banjir lumpur. Presiden Jair Bolsonaro yang terkesan dengan bencana ini mengerahkan pasukan petugas persekutuan dihantar ke Pernambuco untuk bantuan segera. Sementara itu, di selatan Nigeria, 31 orang terbunuh termasuk kanak-kanak dalam rempohan di sebuah gereja. Insiden berlaku ketika penduduk miskin berebut makanan ketika sesi pengagihan dalam acara amal rumah ibadat itu. Menurut pihak berkuasa, orang ramai mula hilang kawalan selepas acara pengagihan makanan bermula. Mereka merempuh antara satu sama lain hingga menyebabkan ramai terjatuh sebelum dipijak. Sebelum kejadian, penduduk yang berpusu-pusu masuk ke pintu masuk gereja saling bertolakkan. Kasut dan selipar berselerakkan selepas tragedi tersebut. Gereja di bandar Port Harcourt ini dilapor mengadakan kerja amal dengan menyediakan makanan percuma dan menawarkan hadiah kepada golongan miskin. Bagaimanapun, polis masih lagi menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar rempuhan. Nigeria sebelum ini merekodkan beberapa kejadian rempuhan ketika pengagihan makanan diadakan, termasuk ketika program bantuan makanan di utara negeri Borno tahun lalu di mana 7 wanita mati dipijak. Nigeria merupakan antara 10 negara termiskin di dunia. Antara inisiatif kerajaan melalui NAFAS dan LPP ialah melaksanakan perubahan bagi memastikan negara mempunyai bekalan makanan yang cukup, memberi nafas baru kepada sektor makanan berasaskan tani melalui teknologi tinggi dan pendigitalan, menghapuskan orang tengah bagi mengelakkan manipulasi harga. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Arif Masyahrum. Assalamualaikum dan selamat malam.